tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan satu isu yang menjadi buah mulut ramai orang, menjadi satu isu yang panas pada ketika ini, iaitu berkaitan dengan kes ataupun isu GISBH. Akhirnya kepimpinan PAS dalam satu kenyataan, siasatan GISBH berlebih-lebihan. Akhirnya, Ketua Polis Negara pula umum satu keputusan. IGP nafi dakwaan PAS siasatan GISBH berlebih-lebihan. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussain memaklumkan siasatan terhadap Global Ikhwan Service and Business Holdings GISBH dijalankan mengikut prosedur undang-undang. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Razaruddin menolak dakwaan pihak berkuasa keterlaluan bertindak sambil menegaskan siasatan dibuat secara menyeluruh dan mematuhi undang-undang sepenuhnya. Kita jalankan siasatan mengikut perundangan yang kita ada dan tidak akan berlebih-lebihan. Bukan kita buat siasatan ini tidak berpandu pada perundangan, termasuk juga bantuan dari semua agensi termasuk lembaga hasil dalam negeri, katanya kepada Malaysia Kini. Terdahulu, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan menggesa pihak berkuasa supaya tidak menggunakan pendekatan berlebih-lebihan dalam menghukum GISBH, terutama kepada ahli yang tidak bersalah, sambil menegaskan GISBH masih mempunyai sifat positif seperti rangkaian perniagaannya yang luas. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim turut membangkitkan isu serupa, berkata, walaupun kumpulan itu mungkin tersilap dalam tafsiran Islam, namun tidak adil memusnahkan punca rezeki mereka. Sebelum ini dilaporkan beberapa perniagaan yang dikaitkan dengan GISBH terjejas berikutan penurunan mendadak pelanggan selepas anggota kumpulan itu didakwa mengeksploitasi serta menderah kanak-kanak selain menyeleweng daripada ajaran Islam. Perniagaan berkaitan GISBH seperti kedai roti, restoran dan kedai dobi di seluruh Kelantan, Pahang, Selangor dan Perak dilaporkan telah berkunci atau ditutup. Pada 11 September, polis menyerbu 20 rumah amal dipercayai kendalian GISBH di Selangor dan Negeri Sembilan. Seramai 402 kanak-kanak berjaya diselamatkan selepas laporan dibuat berhubung dakwaan serangan seksual. Saudara-saudara yang amat dihormati, akhirnya Ketua Polis Negara dalam satu kenyataan berkata polis akan terus bekerjasama dengan agensi lain bagi memastikan siasatan menyeluruh dijalankan. Tuan-tuan, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan, sekali lagi kita digemparkan dengan satu isu dan sekali lagi melibatkan nama Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang juga Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional. Kali ini adalah berkaitan dengan gambar Hadi Awang yang dipaparkan di dalam slide khutbah Jumaat, dan ini telah mencetuskan banyak persoalan dan mencetuskan kontroversi. Satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh 23 September dengan paparan poster keamanan dan kemajuan negara hendaklah dipertahankan dan memerlukan pemimpin yang adil dan jujur, masyarakat yang harmoni, rakyat yang berdisiplin dan berbudi mulia. Dan di dalam gambar ini yang saya paparkan di sini terdapat gambar Hadi Awang dan juga terdapat beberapa gambar atlet. Gambar Hadi di slide khutbah Jumaat cetuskan kontroversi.
Khutbah Jumaat di semua surau dan masjid di Melaka pada 20 September mencetuskan kontroversi apabila slide yang dikendalikan oleh Jabatan Agama Islam Melaka, JAIM, memaparkan wajah ahli politik pembangkang. Dalam slide JAIM yang bertajuk Negaraku, Tanah Airku, bersempena sambutan Hari Malaysia 16 September, wajah Presiden PAS Abdul Hadi Awang juga diselitkan. Saya sendiri nak persoalkan kenapa wajah seorang ahli politik pembangkang diletakkan di dalam slide tersebut. Sedangkan perkara ini, bagi saya, slide ini dikendalikan oleh Jabatan Agama Islam Melaka. Ia diletakkan bersebelahan dengan sepotong ayat berbunyi, keamanan dan kemajuan negara hendaklah dipertahankan dan memerlukan pemimpin yang adil dan jujur, masyarakat yang harmoni, rakyat yang berdisiplin dan berbudi mulia. Dan yang paling mengejutkan, saudara-saudara, dalam slide berasingan, turut dipaparkan wajah bekas yang di Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Ma'al Mustafa Billah Shah berbanding wajah Agung baru Sultan Ibrahim. Nah, ini pun menjadi persoalannya. Kesilapan itu menimbulkan pelbagai persoalan dalam kalangan pengguna media sosial, kerana agensi kerajaan sendiri tidak mengemaskini info pentadbiran baharu dan didakwa tidak cakna dengan larangan penyebaran agenda politik di masjid. JAIM bagaimanapun dalam satu kenyataan membuat permohonan maaf atas kekhilafan tersebut dan menjelaskan terdapat ralat dalam infografik yang disediakan pihaknya. Nah, saudara-saudara, persoalannya adakah di sini kesilapan daripada JAIM ataupun sebenarnya kesilapan daripada pimpinan PAS, yaitu Hadi Awang sendiri? Kerana kenapa dibiarkan slide itu terpapar wajah Hadi Awang sebagai pemimpin politik pembangkang, dan di dalam slide berasingan juga dipaparkan wajah bekas yang di Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan bukan wajah Agong baru. Ini pun menjadi persoalan. Saudara-saudara, adakah dengan ini PAS Hadi Awang bakal berdepan dengan tindakan undang-undang? Nah, itu menjadi persoalannya. Di dalam artikel ini juga berkata, ini adalah perkara yang serius dan meminta maaf saja tidak mencukupi. Seseorang perlu dihukum atas perkara itu. Antaranya, seorang aktivis politik bernama Edi Nur Redwan mempersoalkan sekiranya terdapat lubuk walaun dalam organisasi JAIM. Dalam satu video di TikTok, Edi yang berbaju T Pakatan Harapan menggesah tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab. Ini adalah perkara yang serius. Dia juga mencabar Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang juga adalah Exco Kerajaan Negeri Melaka supaya mengeluarkan kenyataan dan tidak mendiamkan diri. Edi juga mempersoalkan jika terdapat lubuk walaun dalam organisasi JAIM. Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda?